2020 terhadap Presiden Gerakan Dominic Lau selepas Perikatan Nasional mendakwa mampu menawan Pulau Pinang. Adakah dia mahu rakyat Pulau Pinang untuk memilih antara menjadi penternak khizir atau menjadi penternak lembu? Dan sama ada dia bersedia untuk memberitahu Presiden PAS Haji Ahmad Awang secara terbuka yang dia salah. Bolehkah PN dan Gerakan menjawab soalan-soalan ini? Soalnya ketika membangkitkan kemungkinan Lau menjadi calon Ketua Menteri Pulau Pinang. Abdul Hadi pada 25 Januari 2020 mengingatkan orang Melayu sama ada mahu menjadi pengembala lembu bawah pemerintahan orang Melayu Islam ataupun pengembala babi bawah pentadbiran pihak lain. Wah, ini satu kenyataan sindiran yang diberikan oleh Lim Kit Siang apabila Ketua Gerakan Pulau Pinang dinamakan sebagai bakal calon Ketua Menteri Pulau Pinang. Jadi Lim Kit Siang kata, kalau pengurusi gerakan ini menjadi Ketua Menteri Pulau Pinang, apakah Pulau Pinang akan menternak lembu atau menternak khizir? Ini satu sindiran yang diberikan oleh Cik Siang kepada Abdul Hadi dan juga pemimpin gerakan di Pulau Pinang. Baru-baru ini pemimpin gerakan Pulau Pinang juga mengkritik kaki tangan awam, ya, apabila dikata kaki tangan awam ini menyusahkan kerajaan. Semalam, ya, semalam 2 hari lepas lah, bila pergerakan itu meminta kerajaan mengkaji semula kaki tangan awam, kerana dia kata kaki tangan awam ni menyusahkan, nak bayar gaji, nak bayar bonus, allowance dan sebagainya lah. Itu gerakan yang cakap. Kalau DAP yang bercakap, wah, kan, kita boleh bayangkan bagaimana lebay akan berdemonstrasi. Apa yang keluar daripada mulut gerakan, lebay akan tutup mulut. Kan? Walaupun isu-isu Islam. Seperti mana pemimpin gerakan sendiri mengkritik kerajaan Kedah menutup kedai judi. Dianya dikritik, ditegur oleh pemimpin gerakan. Tapi lebay diamlah. Sebab apa? Sebab gerakan dalam Perikatan Nasional. Tapi kalau keluar kenyataan itu daripada pemimpin DAP, lebay akan memainkan sentimen yang begitu hebat. Ya, akan mengatakan, tengok DAP dah mula dah nak mengganggu, nak mencampuri urusan hukum orang Islam. Tapi kalau keluar dari mulut gerakan, lebay-lebay akan diamlah. Itu yang saya katakan bahawa itulah yang dikatakan syaitan bisu. Dan Haji Hadi selalu sebut dalam page dia baru ni, dalam Facebook dia. Dia menyela kerajaan Madani. Dia menyebut bahawa pimpinan-pimpinan dalam kerajaan Madani ini adalah syaitan bisu kerana tidak menegur kemungkaran kerajaan. Tapi biasalah, bila Haji Hadi mengeluarkan satu statement, dia selalunya akan buat statement secara umum. Dia akan buat statement secara umum. Dia tak jelaskan kemungkaran, apakah kemungkaran yang berlaku di bawah kerajaan Madani sekarang ini yang sepatutnya ditegur. Apakah kemungkaran besar? Dia tak sebut. Dia kata bahawa kerajaan Madani ini ada syaitan bisu yang tidak berani menegur tindakan kerajaan yang mungkar. Dan sebenarnya syaitan bisu ni dah lama dah, saudara. Bukan baru ni. Di zaman 33 bulan mereka memerintah, Perikatan Nasional memerintah, kita dapati syaitan bisu begitu banyak di dalam kerajaan tersebut. Termasuk Haji Hadi. Apa maksud syaitan bisu? Syaitan bisu ni ialah yang tidak berani nak tegur kemungkaran. Syaitan, kan, dia seronok tengok benda-benda mungkar. Jadi dia diam lah. Jadi ini berlaku di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Hari ini bila dia tak berkuasa, dia mendakwa bahawa kerajaan Madani ini ada memiliki syaitan-syaitan bisu. Itu memang cara Hadi lah, Haji Hadi punya style. Kita boleh buktikan sepanjang 33 bulan dulu selalu banyak kemungkaran. Penyelewengan saya cerita lah. Jana Wibawa waktu itu tidak terdedah sebab mereka sedang berkuasa. Bila mereka sedang berkuasa, kita tak tahu apa yang berlaku kepada Jana Wibawa. Perbelanjaan kerajaan sewaktu COVID kita juga tidak tahu sebab parlimen ditutup. Ini style abah kau menjadi Perdana Menteri, style dia memerintah. Supaya rakyat tidak tahu berapa perbelanjaan, rakyat tidak persoalkan apa pun perbelanjaan, tutup parlimen dulu. Bila tutup parlimen, kita sakau lah, kan. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancangan itu adalah perancangan daripada Allah.
Mereka ingat mereka kekal berkuasa lama. Sebab itu mereka sakau semau-mahunya. Sebab mereka ingat mereka akan menjadi Perdana Menteri seperti paling kurang seperti zaman Mahathir dulu. 22 tahun. Mahathir ni 22 tahun banyak juga saudara skandal. Tak lama lagi terdedah lah ni. Terdedah lah. Bila kes dibicarakan. Mahathir lawan Anwar di mahkamah, maka kita akan saksikan selama 22 tahun Mahathir menjadi menteri, yang kita anggap sebagai tokoh negarawan negara. Di situ baru kita lihat, benarkah dia ini layak digelar sebagai negarawan negara. Waktu dia berkuasa, tidak ada siapa yang berani membongkar. Bahkan Dato' Seri Anwar sendiri sebut sebelum ini, dia bukan bercadang nak pergi korek segala-galanya permintaan-permintaan yang lalu. Dia tak nak buang masa nak korek semua permintaan-permintaan yang lalu. Dia kalau boleh nak move on, jalan terus ke hadapan. Tetapi apabila Mahathir ni tak menghenti-henti membuat provokasi kepada PMX, macam-macam tuduhan yang dia buat, dan akhirnya dia mencabar PMX, maka PMX tidak ada pilihan lain. Kalau kamu nak bertempur juga, kita bertempur di mahkamah. Dia ingat Anwar Ibrahim ni macam Razman Zakaria. Bila dia ugut, Anwar akan melutut dengan Mahathir, akan minta maaf. Mahathir silap orang lah. Sepatutnya Mahathir tahu watak Anwar Ibrahim ni. Dia bukan tak kenal Anwar Ibrahim. Bagaimana dia mengugut Anwar Ibrahim supaya letak jawatan dulu. Suatu Anwar menjadi timbalan Perdana Menterinya. Dia minta Anwar letak jawatan. Kalau tak letak jawatan, kami akan hadap kamu ke mahkamah. Letak jawatan. Bukan saja letak jawatan. Kalau kamu sanggup letak jawatan, kami akan bagi imbuhan kepada kamu. Itu tawaran yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu. Sebelum Anwar dipecat, dia minta Anwar letak jawatan. Bukan saja letak jawatan. Kamu letak jawatan, kamu duduk diam-diam, jangan campur tangan politik. Kami akan beri kamu jawatan yang besar. Kami akan beri kepada kamu apa yang kamu nak, asalkan jangan campur tangan dalam politik. Ini Mahathir tawarkan kepada Anwar dulu. Kalau kamu tak mahu juga letak jawatan, kamu akan menerima penderitaan lah. Sekarang pilih dua. Letak jawatan, dapat imbuhan, kaya raya, kita akan berikan gelaran, kita akan berikan jawatan yang di luar. Ataupun kamu tidak letak jawatan, kami pecat. Dan kamu bukan saja dipecat, kamu akan hilang pension sebagai timbalan Perdana Menteri. Kamu juga turut akan dibawa ke mahkamah. Akhirnya kamu akan dipenjarakan. Mana nak pilih? Kalau orang, calang-calang orang yang tak kuat iman, tidak ada prinsip, tidak ada keberanian, sudah pastinya kita akan memilih untuk meletak jawatan. Letak jawatan, pencen dapat. Bukan saja pencen dapat pula jawatan-jawatan lantikan di luar. Dan gaji yang lebih lumayan daripada gaji menteri. Dan orang tak ganggu kita. Kalau kita mungkinlah akan pilih itu. Tapi bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu bukan tujuan dia berpolitik. Tujuan dia berpolitik bukan untuk dapatkan jawatan, kedudukan ataupun imbuhan. Selagi apa yang dia perjuangkan dalam politik tidak tercapai, dia akan terus berjuang. Kalau ada orang menghalang, dia akan hadapi halangan tersebut hatta dari seorang Perdana Menteri. Maka sebab itu Anwar memilih untuk tidak meletak jawatan dan akhirnya dia dipecat. Dan bukan saja dipecat, dia difitnah, diaibkan, di mahkamah, dipenjarakan dan dipukul sepak terajang lah. Ini semua kita dah tahu kisah perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang dilakukan oleh Mahathir kepada Anwar Ibrahim itu, hari ini dia cuba mengulangi benda yang sama. Dia cuba untuk mengugut Anwar Ibrahim. Kalau kamu tak tarik kenyataan kamu, kami akan mengambil tindakan saman. 150 juta, tak salah kan? Tapi malangnya dia silap orang lah saudara. Dia silap orang. Kalau dengan orang lain, bolehlah kamu nak ugut. Sebab tu di bawah Mahathir, di bawah kawalan Mahathir ni, ramai pemimpin politik hilang kejayaan politik mereka. Ramai yang terpaksa bersara secara
dipaksa, ditekan oleh Mahathir. Ya? Tengku Razali, Musa Hitam, ini semua mangsa-mangsa Mahathir. Ya? Padahal dia orang veteran UMNO, orang tokoh UMNO yang disukai ramai ahli-ahli UMNO. Satu ketika kepimpinan Mahathir dan Musa Hitam disebut sebagai kepimpinan 2M, Mahathir Musa. Memang popular. Ya? Pentadbiran yang popular sebab Musa Hitam seorang pemimpin yang bagus sebagai timbalan Perdana Menteri Mahathir waktu itu. Tetapi apabila Musa Hitam dilihat semakin lama semakin berpengaruh, maka Mahathir melakukan pecah dan perintah di dalam parti UMNO. Dia mengatur supaya tekanan diberikan kepada Musa Hitam. Akhirnya Musa Hitam berundur. Ya, berundur dengan sendirinya. Dan dalam satu wawancara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam satu wawancara dengan Musa Hitam, ya, apabila wartawan bertanya kepada Musa Hitam, kenapa dia berundur dalam politik, kenapa dia meletak jawatan dalam politik, apa jawab Musa Hitam? Ya? Ini Musa Hitam sendiri jawab, kalau saya tidak berundur, kalau saya tidak meletakkan jawatan, saya pun akan dituduh meliwat. Ini jawapan Musa Hitam. Satu jawapan berbentuk sindiran oleh Musa Hitam yang menyatakan bahawa apa yang berlaku kepada Anwar itu adalah satu fitnah dan satu langkah jahat yang diatur oleh Mahathir Mohamad. Cuma bezanya Musa Hitam dia tak sanggup untuk hadapi tekanan. Dia tak sanggup untuk hadapi cabaran. Tetapi Anwar Ibrahim sanggup hadapi. Anwar Ibrahim sanggup lawan. Itu je beza dia. Cara dia sama. Tekan Musa Hitam supaya Musa Hitam keluar daripada politik. Bagi Mahathir, dia tidak mahu ada orang kanan dia yang lebih nampak berketerampilan, berketokohan. Mahathir tak mahu. Dia kalau boleh, timbalan dia tu mesti orang yang bawah pada dia. Supaya dia dapat lama berkuasa. Supaya nama dia sentiasa disebut. Sebab itu bila Musa Hitam, nama dia semakin meningkat, dia mencari jalan agar Musa Hitam keluar daripada UMNO. Dan akhirnya berjaya. Musa Hitam keluar. Begitu juga dengan Tengku Razali. Ya? Tengku Razali juga seorang veteran UMNO yang mendapat sokongan ramai orang Melayu. Yang yakin dengan kebijaksanaan Tengku Razali ini. Sebab dia bukan Menteri Kewangan yang tidak ada banyak kontroversi. Dia bukan seperti Daim. Banyak sangat kontroversi dia. Tengku Razali ini Menteri Kewangan yang dilihat bersih. Seorang tokoh. Dan dalam pertandingan UMNO, pemilihan UMNO, dia cuba melawan Mahathir Mohamad. Ya. Pertarungan yang maha sengit. Waktu itu. Ya, pertarungan yang begitu sengit. Tahun 87, kalau tak salah saya. Kalau siapa yang tahu, boleh komen kat bawah. Ya, pemilihan UMNO waktu itu. Dan dalam pertandingan itu, Mahathir hanya menang tipis. Dan banyak cerita lah. Waktu pemilihan tu ada blackout, ada apa? Blackout lah kan, masa waktu pengiraan undi, macam-macam lah, penipuan dan sebagainya. Mahathir hanya menang tipis. 47 ke 42 undi. Begitulah kemenangan Mahathir Mohamad melawan Tengku Razali sebagai Presiden UMNO. Dan apabila dia melihat Tengku Razali juga mempunyai pengaruh yang kuat, hampir-hampir dia kalah, maka dia melakukan tindakan untuk menyingkirkan Tengku Razali dengan kumpulan dia daripada UMNO. Apa cara dia buat? Dia membenarkan, membiarkan dan merestui UMNO diharamkan. Tindakan dia Perdana Menteri, ROS bawah dia. Macam mana dia sebagai Presiden UMNO sanggup mengharamkan parti UMNO? Apa tujuan diharamkan? Kerana dia nak menyingkirkan kumpulan-kumpulan yang bersama dengan Tengku Razali. Dia nak singkirkan supaya dia dalam UMNO nanti, UMNO baru nanti adalah geng-geng dia belaka. Saya masih ingat lagi Tengku Razali waktu itu dia bersama dengan Datuk Rais Yatim. Ni kumpulan Tengku Razali lah ni. Sabri Cik Terengganu. Ada beberapa orang lagi lah yang bersama Tengku Razali. Dan akhirnya kumpulan Tengku Razali nak daftar semula nama UMNO dah tak boleh. Disekat oleh ROS. Jadi UMNO itu telah dibuking oleh kumpulan Mahathir. Tengku Razali tidak ada pilihan, maka dia menubuhkan Parti Melayu Semangat 46. Dengan satu kumpulan dan mendapat agak baik jugalah prestasi Semangat 46 dalam Pilihan Raya. Dan Semangat 46 menjalinkan hubungan dengan Parti PAS waktu itu di Kelantan.
dan mereka mendapat kemenangan besar. Hasil kerjasama 46 dan juga Parti PAS. Yang saya nak cerita ini adalah politik pecah perintah Mahathir Mohamad. Yang hidup dia memang tidak ada lain selain daripada nak memecah belahkan orang Melayu. Dia nak buat proklamasi Melayu ni bersama Haji Hadi, ya, yang dikatakan satu niat yang mulia kononnya untuk menyatukan orang Melayu. Dan ini juga diulang oleh Mahathir Mohamad, ya, berkali-kali, ya, dan disambut oleh Haji Hadi Awang yang menyatakan ini tindakan mulia yang disarankan oleh Islam, bahawa kalau nak kuat dekat Islam, Melayu mesti bersatu. Ni Haji Hadi ni biasalah, kan, bila dia nak menyatakan atau nak melakukan sesuatu yang menguntungkan dia akan jual agama. Ini style Lebih Hadi. Maka dia kata zaman Nabi dulu pun Islam terkuat apabila kuatnya bangsa Arab. Dia guna macam tu, kan. Dan sejarah Nabi dulu dia kata Islam kuat sebab bangsa Arab itu kuat. Dia guna bangsa juga. Ya? Ini berbeza pas di zaman almarhum Ustaz Fadil, berbeza daripada zaman pas almarhum Tok Guru Aziz. Ya, mereka tidak banyak bercakap tentang bangsa, mereka tidak banyak menunjukkan al-sabiah, mereka lebih banyak menunjukkan Islam yang syumul, Islam yang tidak memandang, ya, kaum dan sebagainya. Tapi bila Haji Hadi berkawan dengan Mahathir, Haji Hadi dah mula menyebut Melayu. Nak kuatkan Islam di Malaysia, katanya mesti kuatkan Melayu. Ini berlaku di zaman Nabi, dia kata. Nabi kuat kerana kuat dia bangsa Arab. Bila nak berkawan dengan Mahathir, dia gunakan dalil yang itu, saudara. Ya? Tak apa. Ya? Dia kata nak perkuatkan Melayu, maka mereka mengadakan proklamasi Melayu. Ya? Proklamasi Melayu. Sedangkan hakikat dan sejarah, fakta menunjukkan bahawa satu-satunya pemimpin Malaysia yang banyak memecah belahkan orang Melayu itu adalah Mahathir Mohamad. Mahathir dia banyak memecah belahkan penyatuan orang Melayu. Apa bukti dia? Dia pernah bersama dengan UMNO, bertabung UMNO di zaman Tunku Abdul Rahman. Dia tak setuju dengan Tunku Abdul Rahman, dia keluar. Ya? Tak setuju dengan Tun Hussein Onn, dia keluar. Keluar masuk. Dengan Tun Razak je dia tak boleh buat apa sebab almarhum Tun Razak menjadi Perdana Menteri begitu singkat. Dia tak sempat nak mengenakan Tun Razak ni. Tapi selain daripada itu, semua Perdana Menteri, semua telah dinaya oleh Mahathir. Ya, telah dikhianati oleh Mahathir. Ya, dalam partinya sendiri, Tunku Abdul Rahman, Tun Hussein, Tun Razak tak sempat dia nak buat apa-apa sebab Tun Razak meninggal. Ya. Tun Mahathir dia jadi Perdana Menteri, dia pula menanya orang, kan. Lepas tu Pak Lah pun macam tu. Ya, selepas dia letak jawatan, dia berikan kepada Pak Lah. Dia ingat Pak Lah dia nampak macam diam, kan, banyak tidur. Maka dia ingat Pak Lah ni boleh dia kontrol. Dia nak pegang remote kontrol Pak Lah ni. Walaupun Pak Lah Perdana Menteri, dia nak arahkan Pak Lah melakukan apa yang dia nak. Sebab dia rasa bila dia serahkan jawatan kepada Pak Lah, dia ingat Pak Lah ini akan terbalas budi dengan Mahathir. Ya, akan ikut saja apa yang Mahathir nak, apa yang Mahathir rancang. Mahathir ingat macam tu. Jadi dia minta Pak Lah meneruskan projek Jabatan Bangkok antara Tamak Johor dengan Singapura. Syarikat telah pun dilantik. Zaman Mahathir lagi. Mahathir sebelum dia letak jawatan, dia pun pandai juga. Ya, sebelum dia letak jawatan, dia lantik dulu kroni dia. Dapat projek Jabatan Bangkok. Dilantik lah. Dah bayar lah. Kan? Boleh kroni untuk buat projek. Tiba-tiba zaman Pak Lah tak mahu meneruskan projek Jabatan Bangkok. Bermakna apa yang Mahathir impikan, cita-citakan untuk mengkayakan kroni dia yang dapat projek Jabatan Bangkok itu gagal apabila Pak Lah sebagai Perdana Menteri mengatakan projek Jabatan Bangkok tidak diteruskan, dibatalkan. Kan? Bahkan kerajaan terpaksa bayar pampasan kepada syarikat yang telah dilantik oleh Mahathir. Pak Lah sanggup bayar pampasan kepada syarikat tersebut asalkan projek Jabatan Bangkok tidak dapat dilaksanakan. Itu yang punyalah marah Mahathir pada Pak Lah.
Waktu itu dia bermula menyerang Pak Lah Perdana Menteri waktu itu. Dia serang Pak Lah melalui apa? Melalui dalam UMNO sendiri. Nak jatuhkan Perdana Menteri, mesti serang daripada parti UMNO. Sebab dulu, ya, siapa Perdana Menteri, dia adalah Presiden UMNO. Siapa Perdana Menteri, dia adalah Presiden UMNO. Nak jatuhkan Perdana Menteri, cara yang paling berkesan adalah kena jatuhkan melalui UMNO. Kerana waktu itu pembangkang tak kuat. Nak jatuhkan menteri daripada luar, tak mampu. Sebab waktu itu pembangkang tidak ada kekuatan. Jadi nak jatuhkan Pak Lah, kena jatuhkan melalui UMNO, dalam UMNO. Jadi Mahathir memainkan peranan, cucuk pemimpin-pemimpin UMNO yang tamak pada jawatan, mereka pergunakan pemimpin yang nak kepada kuasa supaya mereka menekan Pak Lah agar letak jawatan. Mahathir guna siapa? Dia gunakan Muhyiddin Yassin. Abah kau lah. Abah kau ni kalau bagi peranan jahat, memang cepat lah. Kan? Kalau suruh buat benda jahat, cepat je dia sambut. Ni perangai abah kau. Lepas itu, apa yang Pak Lah buat? Pak Lah buat satu kenyataan media di Singapura. Dalam kenyataan media itu, dia mengkritik kepimpinan Pak Lah. Dia tak buat kenyataan tu kat Malaysia. Dia buat kenyataan di Singapura. Mengkritik kepimpinan Pak Lah sehingga mengakibatkan Mahathir Pak Lah dalam Perhimpunan Agung UMNO secara terbuka depan perwakilan, secara terbuka Pak Lah menyindir Muhyiddin Yassin yang waktu itu adalah naib Presiden UMNO. Dia menyatakan kenapa perlu tekan dia, apakah tidak sabar lagi nak ambil jawatan saya. Macam-macam lah Pak Lah duk mungut. Tapi si Tompok ni, kau cakap apa pun, dia jelis mulut muka tebal. Dia peduli apa? Dia peduli apa? Yang penting kau tumbang. Dia kira itu je. Yang penting kau tumbang dan aku naik. Ni perangai Muhyiddin Yassin. Kan? Siapa tak kenal dia? Dia Menteri Besar Johor pun banyak kontroversi selalu. Sehingga kau gelarkan dia, waktu dia Menteri Besar Johor dulu, tanah kubur je dia tak jual. Angin dan tanah kubur tak jual. Kan? Habis. Sampai ke tahap itu, orang mengenali abah kau ni. Dia nak jadi Perdana Menteri ni lah, yang sibuk jadi Perdana Menteri ni. Yang jadi bos Ajadi ni, abah kau, si Tompok. Dan akhirnya tekanan dilakukan di dalam UMNO, akhirnya Pak Lah terpaksa undur diri. Jadi kejayaan bagi Mahathir. Itu dia nak. Walaupun dia tidak berada dalam kabinet, dia hanya berada di luar. Veteran UMNO, tokoh UMNO yang berada di luar. Tetapi bisa dia itu sampai ke dalam parti UMNO. Pengaruh Mahathir itu berjaya memecah belahkan kepimpinan dalam UMNO.